Jadi apabila syirik ini melibatkan i'tiqad, keyakinan, maka kesannya itu boleh membatalkan akidah seseorang. Jadi itu melibatkan i'tiqad. Adapun yang dibahaskan dalam tasawuf, sekalipun atas nama syirik, tetapi bukan maksud syirik i'tiqad itu. Bukan syirik i'tiqad. Iaitu syirik yang melibatkan amalan dan juga syirik yang melibatkan zauk ataupun melibatkan tumpuan hati. Dua-dua syirik ini atas nama syirik belaka, tetapi berbeza dari segi kesannya terhadap manusia, terhadap orang yang beriman. Kalau syirik dari segi i'tiqad, keyakinan, batal iman dia, rosak. Adapun syirik pada amalan, yang dimaksudkan, maksud syirik amalan ni akan dijelaskanlah. Syirik macam mana ni? Bukan berarti syirik menyembah kepada yang lain dari Allah dan mempersekutukannya, itu termasuk syirik i'tiqad. Syirik amalan akan dijelaskan nanti. Atau syirik qalbu, syirik hati. Dua-dua syirik ini tidaklah membawa kesan batalnya iman, tetapi dia membawa kesan-kesan yang lain yang akan saya jelaskan. Jadi saya sengaja menjelaskan ini supaya orang tidak terkeliru dengan istilah syirik ini. Kadang-kadang setengah orang tu dia borong sekali. Atas nama syirik, semuanya membatalkan iman, merosakkan iman. Tidak. Ada hal-hal yang perlu kita fahami. Iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, kama la yuhibbul amal al-mushtaraka, kadzalika la yuhibbul qalb al-mushtaraka. Al-amalul mushtaraku la yaqbaluhu, wal qalbul mushtaraku la yuqbilu alaihi. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang dipersekutukan dengan lainnya, demikian pula Allah tidak suka pada hati yang bersekutu. Amal perbuatan yang dipersekutukan kepada sesuatu selain Allah tidak akan diterima oleh Allah. Dan hati yang bersekutu tidak menghadap kepadanya, yakni kepada Allah. Menerusi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-216 ini, Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan konsep syirik. Konsep syirik dan kesannya terhadap diri kita ini. Perkataan syirik artinya mempersekutukan Allah. Cuma tinggal lagi syirik ini, dia ada tahapan-tahapan dia itu dan sudut pandang yang tersendiri. Ada syirik yang melibatkan i'tiqad, yakni keyakinan kita. Keyakinan kita kepada ketuhanan-ketuhanan yang lain daripada Allah. Itu syirik i'tiqad. Bila kita meyakini ada Tuhan lain selain Allah, atau kita meyakini ada sesuatu yang lain yang bersifat dengan sifat-sifat yang sama dengan Allah, yang menyekutuinya. Jadi apabila syirik ini melibatkan i'tiqad, keyakinan, maka kesannya itu boleh membatalkan akidah seseorang. Jadi itu melibatkan i'tiqad. Adapun yang dibahaskan dalam tasawuf, sekalipun atas nama syirik, tetapi bukan maksud syirik i'tiqad itu. Bukan syirik i'tiqad. Iaitu syirik yang melibatkan amalan dan juga syirik yang melibatkan zauk ataupun melibatkan tumpuan hati.
Dua-dua syirik ini atas nama syirik belaka, tetapi berbeza dari segi kesangnya terhadap manusia, terhadap orang yang beriman. Kalau syirik dari segi i'tiqad, keyakinan, batal iman dia, rosak. Adapun syirik pada amalan, yang dimaksudkan, maksud syirik amalan ni akan dijelaskanlah. Syirik macam mana ni? Bukan berarti syirik menyembah kepada yang lain dari Allah dan mempersekutukannya, itu termasuk syirik i'tiqad. Syirik amalan akan dijelaskan nanti. Atau syirik qalbu, syirik hati. Dua-dua syirik ini tidaklah membawa kesan batalnya iman, tetapi dia membawa kesan-kesan yang lain yang akan saya jelaskan. Jadi saya sengaja menjelaskan ini supaya orang tidak terkeliru dengan istilah syirik ini. Kadang-kadang setengah orang tu dia borong sekali. Atas nama syirik, semuanya membatalkan iman, merosakkan iman. Tidak. Ada hal-hal yang perlu kita fahami. Jadi kalau syirik yang membatalkan iman itu jelas disebut dalam Al-Quran. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya dalam Al-Quran dengan jelas. Berkaitan dengan syirik ini. Setiap taubat, maksud dari firman Allah tu, kesalahan dan dosa yang dibuat manusia itu diterima, kecuali syirik. Dengan arti dosa-dosa yang dibuat oleh manusia ni, hak lain-lain ni, macam-macam tak kira lah, yang sekecil-kecilnya, sekecil-kecilnya ataupun sebesar-besarnya itu, semuanya itu ada kemungkinan diterima oleh Allah taubatnya. Innallaha, apa tu Allah menyebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tidak, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak memberi keampunan kepada dosa syirik. Sebab apa? Kerana syirik itu mengeluarkan seseorang daripada agama. Jadi taubat ini adalah untuk orang yang masih mukmin. Jadi diterima taubat, dan dia itu dilakukan oleh orang yang masih sabit iman dia. Adapun syirik ini, dia sudah terkeluar daripada keimanan. Jadi apa-apa amalan dia, amalan ke taubat ke, tak ada hal dah, tak ada perkiraan belaka dah. Itu maksudnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala tidak memberi pengampunan kepada perbuatan syirik, mempersekutukan Allah ini. I'tiqad yang salah, i'tiqad yang syirik ini, maka Allah Ta'ala tidak menerima. Sebab apa? Memang dia sudah terkeluar daripada landasan keimanan. Jadi segala apa perbuatan dia ke, taubat, termasuklah taubat dan sebagainya, sudah tidak ada perkiraan. Dia luar kawasan dah lagi. Tapi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tetapi dia memberi pengampunan kepada yang lain daripada syirik itu. Tak kiralah dosa besar mana, sekecil-kecilnya, dosa kecil ataupun dosa sebesar-besarnya. Dosa membunuh, dosa merampok, dan berzina, dan macam-macam lagi lah dosa-dosa yang besar-besar tu. Semua itu masih termasuk dalam ruang diampuni oleh Allah sekiranya seseorang itu bertaubat. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi yang saya nak jelaskan bahawa tentang syirik ini, dalam masalah i'tiqad, memang dia membatalkan iman dan menjadikan seseorang itu terkeluar dari golongan seorang mukmin. Jadi segala apa amalan dia, termasuklah taubatnya, sudah tidak terpakai sebab dia sudah di luar kawasan. Adapun dosa-dosa yang lain daripada syirik ini, maka di dalam kawasan lagi. Orang yang melakukan dosa ni, besar mana pun, tetapi dosa itu selain daripada syirik, orang itu masih lagi sabit iman dia. Sabit iman dia. Dan kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala terima bagi orang yang dikedaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Dia masih lagi dalam lingkungan orang-orang yang beriman.
masih lagi dalam kelompok mukmin ataupun muslim mukmin, masih lagi. Jadi yang saya nak jelaskan, syirik dalam masalah i'tiqad ini membatalkan iman dan mengeluarkan seseorang daripada kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita lihat di dalam hadis, kita akan temui perkataan syirik diguna pakai tetapi tidak melibatkan pembatalan iman. Perkataan ini perkataan syirik, tetapi kesan dia tidaklah bawa sampai ke tahap batalnya iman. Jadi syirik yang bagaimana ini? Antaranya kita temui dalam ketika Nabi menjelaskan tentang masalah riya. Apa kata Nabi? Iyyaka wa syirkal asghar. Hendaklah kamu berjaga-jaga, berhati-hati terhadap syirik kecil. Syirkal asghar ni syirik kecil, tapi syirik jugalah. Kalau syirik ini merupakan syirik i'tiqad, tidak kiralah sikit ke, banyak ke, dia akan membatalkan keseluruhan iman. Tapi dalam hadis ini, perkataan syirik digunakan, tetapi dia tidak bawa kesan kepada batal iman itu. Nabi pesan, iyyaka wa syirkal asghar. Hendaklah kamu berhati-hati, berjaga-jaga terhadap syirik kecil. Nabi sebut syirik kecil. Sehingga ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Ya Rasulullah, Nabi menjelaskan ar-riya, perbuatan riya, amalan yang kita buat tidak ikhlas, yang mendorong kita beramal, yang memotivasi kita beramal adalah tujuan-tujuan yang lain daripada kerana Allah. Ataupun amalan kita itu kita lakukan bukan kerana Allah, tapi kerana nak dipertuntukkan kepada orang supaya mendapat kedudukan pada pandangan orang. Jadi tujuannya tidak kerana Allah. Jadi ini juga melibatkan syirik. Tetapi syirik ini tidaklah membawa kepada batalnya iman, tetapi membawa kepada batalnya pahala amalan tu. Jadi saya nak bezakan supaya jangan kita terkeliru bila sebut nama syirik ya, semuanya akan mengakibatkan batal iman. Jadi kalau kita tak faham konsep-konsep ni, kita jumpa hadis tadi kau, Allah padang syirik semua aku ni. Mungkin dia teringat zaman-zaman lama, mungkin dia banyak beramal kerana riak. Dia fikir hari-hari aku dulu ni batal iman aku. Kenapa? Kerana aku telah melakukan syirik kecil ni, iaitu riak. Ini salah faham, keliru. Kekeliruan yang nyata. Itu tujuan saya jelaskan supaya bezakan antara syirik i'tiqad dengan syirik yang lain. Dan inilah yang dibicarakan oleh Syekh Ibn Atta'. Yang sedang dibicarakan oleh Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat yang ke-216 ini, sekalipun berkait dengan persoalan syirik, tetapi dia tidak melibatkan syirik i'tiqad. Dia melibatkan syirik yang lain daripada i'tiqad itu. Maka kata Syekh Ibn Atta', tengok balik pada kalam Syekh Ibn Atta'. Kama la yuhibbul amal al-mushtaraka, sebagaimana Allah Ta'ala ni tidak suka kepada amalan yang disyirikkan. Yang orang yang beramal, yang mana amalannya itu ada tujuan-tujuan yang lain. Kazalika la yuhibbul qalbal mushtarak. Demikian juga Allah Ta'ala tidak suka kepada hati yang ada konsep syirik ni, tapi bukan i'tiqad. Dia ada syirik khas dia yang melibatkan kalbu manusia ni. Kemudian kata Syekh Ibn Atta', al-amalul mushtarak, amalan yang diamalkan itu yang ada unsur-unsur syirik tujuannya itu, la yaqbaluhu, amalan itu tidak diterima oleh Allah. Dengan erti, orang yang mengamalkan amalan yang tujuannya bukan kerana Allah, tidak diterima amalan, tapi imannya masih sabit. Imannya tidak terbatal, masih lagi mukmin, tapi amalan dia itu tidak diterima oleh Allah. Wal qalbul mushtarak, adapun hati yang syirik pula ni, la yuqbilu alaihi, tidak dapatlah menghadap, bertawajuh sehingga membuahkan makrifat terhadap Allah yang akan saya terangkan.